Rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma. Wa saharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka salam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyul azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurnia Allah, rahmat Allah, hidayah Allah, inayah Allah dan berbagai-bagai nikmat Allah yang tidak mampu kita hitung. Terutama nikmat yang paling besar iaitu nikmat hidup, di mana hidup kita rasakan kepunyaan Allah. Bukan makna hidup yang kita rasakan kita punya hidup. Sebab kita sebelum ini tidak mempunyai tidak disebut apa-apa lagi. Belum ada. Jadi kita ni diadakan Allah, bukan merasakan kita ni ada. Bukan kita ni hidup. Tetapi nak menunjukkan bahawa dialah yang esa tunggal, dialah yang walaupun Allah pencipta, dia cipta berjuta-juta kehidupan, itu nak menunjukkan tetap satu daripada Allah. Bukan menunjukkan hidup orang banyak. Itu menunjukkan dialah yang maha hidup. Jadi kalau kita faham, kita akan sentiasa merasakan yang wujud hanya Allah. Barulah kita berbalik pada kalimah La ilaha illallah. Betul tak bang? Maknanya la tu kita tak ada. Yang ada siapa? Ilallah. Yang ada hanya Allah SWT. Jadi kita nak bawa atas lagi kehidupan kita. Kita perlu bawa merasakan yang wujud hanya Allah. Faham tak? Kalau kita sekadar kita simpan di otak aja ilmu ni, maka dia tak akan memberi manfaat. Kita perlu amalkan, rasakan betul-betul yang bergerak ni. Siapa yang bergerak ni? Kita dah rasa gitu. Sebelum nak gerak lagi kita dah rasakan ni bukan gerak aku, gerak Allah. Kerana kita tak ada kekuatan. Siapa yang menggerakkan tu tadi? Allah. Siapa yang berkehendak untuk menggerakkan? Ada kita lagi? Tak ada. Siapa yang bagi kita penglihatan? Sebelum ni kita tidak ada penglihatan. Dia bagi kita penglihatan. Jadi penglihatan ni adalah penglihatan Allah. Jadi kalau kita tutupi, kita kata ini penglihatan kita, kita dah kufur nikmat. Kita telah menutupi. Kita rasa, kita rasa kita yang memiliki penglihatan. Salah tak? Salah. Boleh tak anak-anak abang olahkan supaya rasakan hanya Allah. Yang dengar tadi siapa? Siapa yang bagi kita pendengaran? Jadi kita rasakan bila mendengar bunyi kipas ni tadi, yang masuk bunyi tu, jangan bunyi tu yang kita gerak tu, kita masukkan bunyi tu Allah. Kerana dia yang bagi kita pendengar, kita mendengar dengan pendengaran Allah, maka apa keliling kita yang kita dengar, pasti kita akan dengar Allah. Sebab tak ada yang bergerak, diam, bunyi apa semua, melainkan semua daripada semua daripada Allah. Jadi jangan kita nampak lagi yang lain. Kita sama-sama abang pun kena praktiskan juga. Bukan kata abang ni lulus semua. Kena praktis sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh amalia. Siapa yang sungguh-sungguh pasti Allah bagi. Nikmat tak bang? Kalau dengan Allah, rasa Allah yang selalu. Nikmat tak? Nikmat. Rasakan sebenarnya itulah yang paling nikmat. Kalau kita yang lain-lain kita rasa lebih nikmat daripada dengan Allah, maka kita telah berbuat kerugian besar. Sebab nikmat yang kalau makanlah, contoh abang makan coklat apa tadi nama dia? Mak Jih? Maknanya itu sedap. Abang cakap tadi kan abang? Mak Ifan, macam mana nak tukarkan? Allah tu lebih. Siapa yang bagi sedap tu? Tukarkan. Ya Allah, engkau lagi sedap. Boleh tak?
Betul? Boleh bang? Amalkan tu insya-Allah ya. Rabbil alamin ya. Itulah tadi kita dapat mukadimah tadi, kita betul-betul hilangkan. Alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Hilang sampai kita rasakan kita ni betul-betul tak ada lah. Kita ni betul-betul lenyap. Buatlah macam mana cara supaya lenyap diri kita. Lepas tu memang kita tak mampu, kita menjerit lah. Ya Allah, Engkau aja boleh lenyapkan kedirianku ya Allah. Ya. Di situ nanti akan datang pertolongan Allah. Hanya Allah yang boleh melenyapkan. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di ni lenyap. Allah yang boleh lenyapkan kerana dia yang menciptakan. Jadi setelah kita bersungguh-sungguh, Allah melihat kesungguhan kita, pasti Allah akan lenyapkan. Sebab Allah tu lagi berkehendak untuk ke arah menyuruh kepada kebaikan. Jadi kita perhatikan betul-betul ya. Adakah kita bersungguh-sungguh nakkan Allah atau bersungguh-sungguh nakkan selain pada Allah. Jadi kita tak boleh bohong lah. Kita tengok betul-betul. Kita ni belum betul-betul diuji. Kalau diuji nanti baru kita nampak. Ya Allah, rupanya ada lagi aku, selain aku cinta pada Allah, ada lagi aku cinta yang lain lagi yang setara pun dah kira salah dah. Setara pun salah dah padanya. Sekadar sikit-sikit tak apa. Boleh, tapi dah lebih-lebih sangat, makna kita melebihi pada yang selain Allah, itu maknanya dah kita telah merosakkan diri kita. Kerana Allah ni Allah SWT ni dia maha cemburu. Bila kita dah betul-betul cinta, asyik dengan dia, kita ada asyik kepada yang lain lagi, nanti kita akan diberi kita ujian. Nanti apa yang kita akan rasa pula bila ujian tu menyedarkan kita bahawa kita buat Allah Ta'ala cemburu. Sebab Allah ni dia sayang kita, jadi dia tak mahu kita berpaling daripada dia. Sedangkan kita cakap sayang tapi kita berpaling pada dia. Nanti Allah jadikan sesuatu hal, orang yang kita sayang tadi berpaling pada kita. Macam mana keadaan dia tadi. Begitulah yang baru kita tahu, baru kita sedar bahawa selama ni hari kita telah melakukan kesalahan dengan Allah, iaitu membuat Allah Ta'ala cemburu. Sebab kita mengatakan cinta, tapi sedangkan kita ada lain lagi yang kita cintakan, walaupun yang setara ataupun apatah lebih lagi. Jadi kita perhatikan betul-betul, jangan sampai cinta kita lebih selain daripada Allah. Mana kita kena lebihkan betul-betul kepada Allah. Nombor satukan Allah SWT. Jadi itu macam mana kita nak praktiskan dalam kehidupan kita. Kita tengok dalam cerita penduduk Kahfi yang Rasulullah SAW suruh kita baca pada pengakhir zaman ni. Dalam surah Kahfi tu ada tersingkap rahsia, di mana pemuda-pemuda penduduk Kahfi tu, dia pemuda-pemuda. Nahnu nakusu, dia kata Allah Ta'ala, kami kisahkan penduduk Kahfi tu tadi. Mereka ni adalah pemuda-pemuda, maknanya pemuda-pemuda yang belum kahwin lagi. Mereka ni dalam cerita tu dia 7 orang, dia pemuda-pemuda, semuanya orang yang cerdik pandai, yang beriman betul-betul kepada Allah. Mereka ni yang betul-betul beriman kepada Allah, kenal diri, kenal Allah lah. Dan mereka ini aku tambah lagi, wazidnahum huda, aku tambah lagi. Selain dia beriman pada aku, setiap waktu aku tambahkan dia, wazidnahum, kepada mereka ni huda, petunjuk. Apa tu petunjuk dia dapat selalu tu? Sebab dia beriman, dia yakin kepada Allah, setiap waktu petunjuk akan sampai pada dia. Allah akan bagi. Sebab dia kenal diri, kenal Allah, dia sentiasa berkehidupan dengan Allah. Dan ketika dia hadapan raja yang zalim, dia berani bercakap. Tu ciri-ciri dia tadi. Maknanya Rasulullah suruh baca tu pengakhir zaman ni, surah Kahfi tadi, hari Jumaat ataupun malam Jumaat. Jadi kita kena faham untuk menolak daripada
fitnah. Fitnah iaitu fitnah Dajjal ni, iaitu dia dah memimpin dunia. Dajjal ni dah pembohongan tu dah naik ke atas, dah jadi raja. Maknanya fitnah tu dah jadi raja. Tu. Jadi kita tengok sekarang keadaan dia sekarang macam mana fitnah-fitnah tu masuk dalam rumah, masuk dalam handphone, macam-macam masuk 24 jam. Keliling kita dah kita tak kisah dah bermain dengan fitnah ni, biasa je kita rasa. Ya Allah padahal fitnah ni lebih jahat daripada pembunuhan. Lebih apa? Kalau bunuh tu kita nampak orang tu bunuh, fitnah ni dia makan dalam. Dia tabur. Tu. Jadi dia laga-lagakan. Jadi pembunuhan yang besar. Tu. Maknanya kalau bunuh kita dapat elakkan, jangan. Ni tak, dia membunuh tu cara senyap-senyap. Contoh macam sekarang kita tengok ni. Kita sedar ke tak sedar, kita ini dah fitnah ni dah terlalu. Bila tanda-tanda tu dah sampai, Rasulullah kata maknanya bacalah surah Kahfi tu banyak-banyak baca. Bukan seminggu sekali sebenarnya. Kalau boleh tu hari-hari baca supaya kita faham maksud dia. Sebab apa kita ni perlukan wazidnahum huda. Bila kita dah betul-betul yakin, betul-betul kenal diri, beriman kepada Allah, maka Allah akan bagi wazidnahum huda, iaitu tambahan petunjuk. Sebab bila fitnah datang, kita nak kena selalu ada petunjuk. Kena dapat mengalahkan fitnah tu dengan petunjuk Allah. Kalau tidak, dengan kita juga ikut terkena belitan fitnah tu sendiri, belitan Dajjal tu sendiri. Jadi itu pasal Rasulullah suruh baca surah Kahfi. Sebab ambil cerita tu tadi. Jangan sekadar kita baca. Maknanya kita kena mengkaji dia. Bila kita membaca dan mengkaji, baru kita yakin. Kita baca tu, kita akan pegang apa yang kita faham dalam kita baca tu. Jadi orang yang betul-betul beriman, kenal diri, kenal Allah, mereka itu aku kisahkan kepada engkau ya Muhammad, bahawa mereka itu adalah pemuda-pemuda. Pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah. Dia dah kenal diri, kenal Allah. Jadi dalam ayat tu dia suruh kita beriman dulu. Beriman, yakin betul-betul pada Allah. Sekarang ni kita macam mana kita nak mengalahkan musuh? Macam mana kita nak kalahkan hawa nafsu? Macam mana kita nak elak daripada Dajjal fitnah ni? Kan? Sedangkan kita dengan Allah masalah. Jadi kembali baca ayat surah Kahfi ni, baca kita ambil pengetahuan, kita bedah siasat ayat tu. Rupanya ini cara nak membentengi diri kita. Kita kena kenal diri, kenal Allah, baru kita beriman. Sekarang ni kita rasa macam sebut orang beriman, kita rasa kita beriman tanpa kita mempelajari macam mana nak dapatkan iman tadi. Sebab Rasulullah kata akhir zaman ni iman umatku seperti buih di laut mudah pecah, ataupun siangnya beriman, malam kafir. Malamnya beriman, siang kafir. Apa maksud Rasulullah cakap gitu? Jadi kita bila baca, amalkan surat Kahfi, maka kita akan faham, ya Allah, kita titik beratkan keimanan, iaitu kenal diri, kenal Allah dulu. Keimanan tu maknanya kita betul-betul merasakan Allah je. Keimanan lah tu. Tapi bila kita buat sesuatu, kita rasa kita itu bukan keimanan. Itu maknanya kau menyebut dan kau angan-angan merasakan kau beriman dah. Sedangkan yang maksud Rasulullah Allah Ta'ala kata dalam surah Kahfi tadi tu, mereka ni pemuda-pemuda beriman. Allah yang bagi tahu dia tu beriman. Jadi kita nak sendiri iktiraf bahawa Allah sendiri iktiraf kita betul beriman. Bagaimana? Sekarang kita ya rasa kita beriman, tapi kita buat sesuatu, nescaya kita tak beriman. Sesuatu masuk berita-berita palsu, apa, benda yang tak elok pun kita kata elok. Apanya yang kita betul-betul takut pada Allah, beriman pada Allah? Apa yang menyebabkan kita tu iman? Iman ni mempercayai sidikiyah, yakin di dalam diri kita Allah yang boleh tahu urus diri kita. Allah yang tahu bawa atau cara macam mana diri kita. Kita tak ada ambil pengetahuan yang selain daripada Allah SWT. Itu pertama, rukun iman yang pertama.
percaya, yakin kepada Allah. Itu nombor satu. Kalau nombor satu gagal, semua gagal. Tak payah cerita yang lain lah. Nombor satu tu macam kapal dia lah. Kalau nombor satu tak lulus lagi, kapal tak ada nak jalan ke mana ke laut. Ya. Baru beriman pada ni, beriman pada ni, beriman. Kan? Nombor satunya kepada Allah dulu. Beriman kepada Allah. Jadi kita berdiri, duduk, baring, ke mana pun bersendirian rasakan Allah. Sampai betul kita dapat rasakan gitu. Ini tidak. Sekadar kita bila solat, kita rasa beriman. Habis solat, dah tak beriman balik. Yang Nabi bagi tahu tadi. Siangnya iman, malam kafir. Kadang-kadang iman tu mudah meletup, pecah macam iman apa macam tu. Jadi nak diiman di maknanya yang macam penduduk kafir, kami tambahkan lagi wazidnahum huda. Dia iman kepada Allah, yakin pada Allah, kenal diri, kenal Allah. Di samping tu Allah bagi lagi wazidnahum huda, pada mereka itu huda, petunjuk lagi. Tu tadi. Jadi dia setiap masa dia sentiasa bertambah iman, bertambah iman, bertambah iman, bertambah iman. Dia nakkan itu zidnahum huda, zidnahum huda. Jadi bila kita baca, kita bedah siasat ayat ni, setiap kali kita tersentuh pada ayat tu, kita pun nak juga Allah bagi kita, baru boleh kita hadapi ni tadi. Fitnah Dajjal yang sekarang ni masuk ke dalam rumah, masuk dalam handphone, masuk tempat nak tidur pun tengok orang fitnah sana, orang fitnah sini. Baru kita nampak, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Baru kita dapat asingkan. Tapi kalau kita tak amalkan ni, tak bedah siasat ayat surah Kahfi ni, kita tak faham. Fitnah tu datang, dah masuk dalam rumah kita, kita pun tak sedar. Dah masuk dalam diri kita dah. Kita pun termakan, terikut sekali. Berita-berita palsu tadi. Habis kita. Dapat dosa-dosa yang jenis fitnah ni lebih jahat daripada pembunuhan. Kita ngeriakan orang yang fitnah tu tadi, tanpa kita kaji. Maka tu jadi rosak. Kita tengok sekarang banyak rosak. Sebab ni lah. Manusia sudah, dia tak tahu nak menilai tadi dah. Mana yang hak, mana yang benar. Sebab dia tu dengan Allah terputus. Dia yang memutuskan. Sebab keimanan tu tadi. Dia tidak mempelajari kenal diri, kenal Allah. Sekarang kita tengok. Dia banggakan, bukan kita kata pelajaran yang dia dapat tu tak bagus. Tapi nombor satu, pelajaran yang perlu kita tahu adalah mengenal diri, mengenal Allah. Tu awaludin, ma'rifatul pertama, mengenal Allah. Awal. Jangan kita ingat sebut nama Allah, kita rasa kita dah kenal. Tu belum. Jauh lagi tu, kita kena. Nabi SAW pun ajar mengenal diri, mengenal Allah, tauhid ni. Mana tauhid di zaman Nabi Ahad tadi. 13 tahun Nabi sebelum datang suruh perintah, suruh puasa, suruh solat, suruh zakat. Ini dia tekankan dulu. Dia tak suruh tekan semua ni. Dia tekankan ni dulu. Tauhid, betul-betul iman, kenal kepada Allah, faham tentang Allah SWT. Baru bila kita betul-betul iman, baru kita terasa Allah Ta'ala tambah wazidnahum, tambah mereka ni. Kalau orang beriman betul-betul kepada Allah, aku akan tambah dia nanti petunjukku setiap waktu. Hadapi apa keadaan, Allah akan bagi petunjuk. Langsung nanti macam tak betul ni. Dia bagi nanti Allah akan tapi kalau kita tak dengan Allah, kita rasa ada kedirian kita, benda tu sampai pun kita tak perasan. Sebab kita dah adakan kedirian kita. Tak ada iman lah maknanya. Kalau iman kita rasakan Allah aja, kita tak mau lain. Sebab bila kita dengan Allah, dialah yang menghadapi. Dia yang bagi petunjuk kepada kita untuk menghadapi itu tadi. Baru boleh kita hadapi fitnah ni. Fitnah ni cukup halus permainan dia. Ya. Tu pasal kita tak sangka-sangka, tahu-tahu kena aje. Ya. Fitnah ni belum lagi fitnah yang dia punya bos dia Dajjal Al-Masih tu turun lagi. Kalau dia turun lagi kuat dia punya sihir Dajjal dia. Jadi dia boleh robah tu. Dia boleh, kau nak tengok syurga, dia boleh tunjukkan. Kau nak tengok neraka, kau nak masuk syurga ni sini, aku tunjukkan, boleh nampak. Dia boleh buat gitu. Tu Dajjal punya sihir. Tu semua sihir dia. Tapi kalau kita tak amalkan surah Kahfi, tak bedah siasat, tak faham, kita terikut. Ini baru dia punya kuncu-kuncu, dia punya pengikut, iaitu Yahudi, Nasrani punya
anak murid dia baru kita dah kecundang. Apa lagi kalau turun bos dia? Jadi persiapkanlah. Bukan nak nakut-nakutkan, persiapkanlah. Kita sekurang-kurangnya sebelum Dajjal turun, kita dah mempersiapkan akidah kita. Biar kita mati. Sebenarnya apa yang ditunjuk syurga tu neraka. Apa yang ditunjukkan neraka tu adalah syurga. Pilih yang tu. Kalau dia kata kau nak makanan, ni. Ambil. Ni kau tak nak makan, kau pergi sana. Kau mati kebuluran. Ambil, pilih mati kebuluran, tak apa. Kau makan habis kau nanti. Kau kena sihir. Habis. Kau jadi pengikut dia. Senang-senang. Kau nak emas, nak apa, semua dia bagi. Tapi itu semua sihir. Akidah kau rosak, mati kau dalam keadaan su'il, matil su'ilah. Mati dalam dalam arti buruk kerana mensekutukan Allah, mengikuti jalan orang-orang yang sesat tu, Dajjal tu. Jadi tu kita tak nak. Kita nak kena jaga kita nombor satu, isteri, anak-anak, keluarga kita, jiran-jiran, masyarakat kita kena jaga. Kita kena apa? Kita dah tahu permainan dia. Tu dapat kita, keluarga kita pun dah cukup. Tapi tak cukup juga sebab keliling kita nanti. Jadi orang yang dah kena Dajjal punya sihir ni, tahu dia jadi macam mana watak dia. Saya dah diperlihatkan watak dia macam kita tengok cerita zombie. Macam tu. Dia akan cari kita, dia akan kejar kita ramai-ramai. Sebab dia rasa dia yang betul. Ramai dah jadi macam tu. Semua muka dah, kalau diperlihatkan Allah macam tu lah muka dia, orang dah kena fitnah Dajjal tu. Ikut arahan dia. Semua pergi macam orang bodoh je kata. Buat ni, buat. Masjid jangan lebih 5 orang. Buat ni. Jangan pergi jumpa ni. Ya. Semua kita dikontrol oleh Dajjal dan juga pengikut-pengikut dia tadi. Tu tadi. Dia nak begitu. Jadi kita buat apa-apa bukan wa ma ramaita idh ramai. Kita bukan bertindak atas tauhid. Tu pasal dia orang tak boleh nak lawan orang yang maknanya Imam Mahdi ni dia bawa tahu Nabi Isa, dia bawa Rohullah, bawa Isa mengesakan Allah, dia tak boleh hadap. Jadi macam kita, pelajaran kita mentauhidkan Allah sentiasa, dia tak boleh hadap. Jadi dia akan gunakan cara lain pula. Dia orang kata bersyarikat dengan orang Islam, dengan ulama yang boleh dia apa kan? Dia sekarang dia gunakan tu lah. Tu yang rasa kita macam tertekan tu sebab dia gunakan ulama-ulama suk ni tadi. Dia gunakan pemimpin-pemimpin suk ni. Dah lama dah projek dia tu. Berjaya dah. Jadi kita jadi yang betul ni jadi tentu. Tu Allah Ta'ala banyak cabut nyawa orang-orang ulama-ulama Rabbaniyun ni. Sebab tu tanda dia maknanya Allah maknanya bagi tahu kita supaya ingat bahawasanya bila Allah dah cabut tu tanda-tanda maknanya kiamat tu dah sampai lah. Dia cabutnya ulama ilmu-ilmu tadi. Maknanya ulama tu dengan cara bukan dia cabut ilmu tu. Ulama tu lah dia cabut. Tak adalah ilmu tu kita tak faham lah. Makin jahil kita jaranglah dengar ilmu tauhid, ilmu ni. Ilmu mengesahkan Allah. Kita sebut je lah nama Allah sudahlah. Tak payahlah kita dia dah jadi asing. Padahal itu yang mustahak dia mengkaji ilmu Allah Ta'ala tu sampai kita tak ada merasa kedirian kita. Ini dia sebut nama Allah, dia rasa ada kedirian. Dia jadi benda tu dia dah jadi macam dia dah rasa macam kenal diri, kenal Allah. Padahal tu jauh lagi. Sebab ulama-ulama yang betul yang macam tu ajar tu dah Allah Ta'ala cabut nyawa dia. Maknanya cabut nyawa dia, ilmu tu dia angkat mengurusi ulama tu. Meninggal ulama ni ulama. Yang tinggal ulama-ulama esok ni lah. Ulama-ulama yang berdamping dengan pemimpin-pemimpin yang esok. Mengiyakan apa yang ni yang berlaku. Benda dah berlaku. Tak payah saya nak cerita kata tu. Kita lihat sendiri. Kalau kita tak sedar lagi maknanya kita rasa amanlah negara kita. Astaghfirullahalazim. Minta ampunlah pada Allah. Taubatlah. Kenapa tertutup sangat kau punya hati kau, tak nampak sampai buta kau. Allah dah perlihatkan tanda-tanda tu dah. Kiamat tu dah masuk kiamat. Fasa kelima dah kiamat dah masuk dah. Kau buta lagi, kau rasa macam aman lagi. Ya Allah, istighfar balik. Kau ni apa benda ni dah sampai
Gelap betul lah ni. Hati kau tak nampak ni. Kau rasa kau boleh ke depan ni, kau boleh. Ya Allah, ini baca kisah ni. Tanda-tanda kiamat yang Rasulullah bagi tahu ni dah masuk fasa dia dah. Mengapa kita tak percayalah ni, kita ni COVID ni akan hilang lah, ini apa ni. Bukanlah kita pun nakkan aman, tapi jangan kau mimpilah benda ni akan hilang. Jangan mimpilah. Sebab dah janji Allah, bukan orang Yahudi jahat. Allah dah bagi tahu dah pada Nabi, memang akan ke depan kita bila dah masuk fasa kiamat ni mula, dia tak akan nampakkan dia akan menuju kepada yang dulu-dulu kita nak tu, tak ada. Ya. Itu akan ke depan kita ni akan menghadapi lebih kesulit. Jadi bersiaplah mati, bersiap untuk ni. Allah Ta'ala kata ibarat gitu, Allah tu sayang kau. Bukan Allah nak nyaya kita. Dia bagi tahu Nabi supaya kita menghadapi ni dalam keadaan bersabar sentiasa dengan Allah. Bukan kita rasakan macam tak ada persediaan dalam kita. Kita nak bagi ni bukan nak takut-takutkan, bukan Rasulullah nak takutkan. Rasulullah nak kita bersedia, siap siaga untuk sentiasa tauhid kita dengan biar mati dalam ketauhid. Ni peluang kita nak mati syahid, mati betul-betul dalam keadaan beriman, betul-betul yakin kepada Allah. Tak nak ikut cara yang masa keliling kita dah teruk. Tolong ya Allah, mohon pada aku, mohon ya Allah. Memang pengakhir zaman ni sulit kita nak jumpa orang yang betul-betul sulit. Jadi kita minta lah pada Allah kita supaya gitu dapat jadi orang betul-betul beriman dan ditambahi oleh Allah. Wazidnahum huda, beriman dan sentiasa dapat petunjuk Allah selalu. Allah tambah zidnahum, tambah huda. Tapi kalau dia tak beriman nak tambah petunjuk macam mana? Engkau sendiri dah menutupi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sentiasa ada, yakin engkau dengan dia, dia dengan engkau. Tapi engkau tutupi, engkau rasakan engkau belakangkan Allah Ta'ala. Padahal dia yang ke depan, dia kat mana-mana pun dia, semana, di mana pun kita hadap dia. Tapi kita rasa kita angkat, kita ni kita dah termahir gitu, kita tak rasa macam tu bentuk tu salah. Kita tak dapat petunjuk lah tu. Sebab kita main-mainkan tu tadi. Kita mula-mula kita yakin pada Allah, lama-lama nafsu kita dah mula nak menompang kepada keinginan, lama-lama kita lupa yang asal tu tadi. Dia yang bagi kita kehendak, kita lupa. Itu kehendak tu. Betul-betul perhatikan betul-betul dalam diri kita. Dalam diri kita ni, wa fi anfusikum afala tubsirun. Kerana Allah tu dia tegur kita kat dalam tu beribu-ribu kali. Dia memberikan kita pada kita ni tadi, iaitu supaya kita sedar, supaya kita kembali kepada dia. Tak tahu berapa banyak kali dah. Tapi kita buat ada je. Lepas tu kita kata mana ada? Tak ada, aku tak dapat petunjuk Allah lah. Hidayah belum sampai lah. Punya biadab kita. Padahal kita nak menipu orang lain, kita cakap begitu. Jadi nanti kat Padang Mahsyar nanti tak ada alasan lah. Kita tak boleh nyoal pada Allah, ya Allah, kenapa kau kat dunia tak bagi aku hidayah? Tak ada. Sentiasa Allah Ta'ala punya petunjuk hidayah, semua ada. Komplit, dia membezakan yang mana yang hak, yang batil, semua dia bagi kita faham dalam diri kita. Kita yang menutupi. Jadi jangan jadi manusia yang malang kat Padang Mahsyar. Dah salah mengaku je lah. Nak cuba tak boleh. Jadi perbaikilah diri kita di sini supaya kita nanti nak menghadapi ke depan kita ni, haruslah. Saya sendiri pun kalau nak ke depan hidup ni, kalau ada rasa kedirian, demas saya rasa tak mampu. Ya Allah, tolonglah ya Allah, jangan, aku tak boleh menapas ni, ke depan pun aku tak mampu ya Allah. Kalau diri aku, engkau lah ya Allah. Baru kita boleh tegak tu, qiyamu binafsi, berdegak tu, dengan dia kita boleh hidup tadi. Baru boleh hidup kita, sebab dia ada sifat qiyamu binafsi, berdirinya dengan sendirinya tadi. Jadi bukan kita yang boleh berdiri ni tadi. Bukan boleh kita menghadapi ke depan, tapi dengan sifat dia tu tadi. Qiyamu binafsi, berdiri dengan sendirinya dia. Bukan kita yang berdiri dengan, dialah yang mendirikan kita untuk menghadapi ke depannya.
Kalau tidak, ada diri kita memang tak mampu, lemah lolai, tak boleh. Ya Allah, macam mana aku nak bergerak ni, ya Allah, macam mana aku tak mampu, ya Allah. Dengan kau aja, dengan kau ya. Macam-macam bila kita ada kedirian kita, macam-macam nanti tikaman-tikaman, gangguan-gangguan yang menyebabkan kita dah gerak sikit mati kita, gerak sikit habis. Sebab ada kedirian kita. Cuba kita betul-betul hilangkan kedirian kita, baru kita nampak tombak-tombak yang keliling kita semua ke belakang. Baru kita rasa bernafas boleh ke menghadapi ke depan detik. Itu yang berlaku pada diri saya. Jadi itu yang kita nak sekarang ni. Inilah didikkan akhlak daripada Allah Ta'ala, supaya dia nak kita selalu dengan dia. Sayangnya Allah Ta'ala dengan kita, dia nak kita hilangkan kedirian. Baru kita dapat rasa kemanisan dengan kehidupan, kemanisan. Bukan satu macam hidup ni bukan tekanan. Bila kita dah dapat betul-betul dengan Allah, kemanisan. Mana kita dah dapat apa hala tuju sebenar kita ni dihidupkan Allah, iaitu meniadakan balik diri kita, serahkan pada dia, dan dia yang akan mengesahkan dalam kehidupan kita ni semua kisah-kisah dia. Jadi kita nampak apa yang kita buat semua kisah-kisah dia. Diri, duduk, baring, bercakap, apa semua, watak apa, semua ni kisah-kisah dia. Kita dah tak ada kedirian kita dah. Yang kita rasa semua dia suruh kisahkan. Semua kita rasakan, dan semua kita nampak ni semua watak-watak semua Allah Ta'ala bagi kisah. Iblis, malaikat, Yajud Ma'jud, Dajjal. Jadi kita mudah tak nak hadapi dia. Akan mudah hadapi dia. Itu cara dia yang Allah Ta'ala bagi. Tapi kalau kita rasa ada kedirian kita, kita nampak dia ni adik, kita nampak kisah dia, kita tak nampak kisah hidup kita susah. Hidup kita dalam keadaan innal insana lafil dalam kerugian. Jadi kembali mengesakan Allah balik, baru kita nampak semua nanti makhluk-makhluk Allah turut membawa watak mengesakan Allah. Kita tak nampak lagi jahat dan baik lagi. Kita nampak semua kisah-kisah dia. Kalau tak duduk situ, kita nampak ni baik, itu jahat, ni baik, jahat, ini tak bagus ni. Kita celaru. Tapi bila kita dah dengan dia, kita tak ada diri kita, baru kita nampak dia cerita dia baik buruk ni. Jadi kita tak ada nak pertikaikan baik buruk. Kita hanya nampak dia semua yang mengisahkan. Gitulah makam para rasul, para nabi, para wali Allah untuk menghadapi ke depan yang penuh kesulitannya tadi. Kalau dengan diri kita. Jadi itulah cara rahsia dia. Mudah-mudahan kita dapat amaliahkan dalam kehidupan. Untuk kita kasih sayang terus dengan Allah Ta'ala tanpa kita ada rasa berpisah. Maknanya lebur kita tanpa ada rasa kedirian kita. Kita betul-betul qul huwallahu ahad ataupun la ilaha illallah. Tak ada apa, engkau aja semua. Baru kemanisan itu datang. Orang yang betul mengesakan Allah, Rasulullah kata dia yang manis tiada pahit. Orang betul tidak ada melakukan syirik, dialah yang sangat indah hidupnya. Keimanan dia bertambah, manis hidup dia dengan Allah. InsyaAllah kita mudah-mudahan kita dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, al-mukasyafa ghaibul fuqarah ila siratal mustaqim, ila siratal mustaqim, ila siratal mustaqim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan limpah kurnia dapatlah kita bersama-sama memperbincangkan, menceritakan tentang penceritaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana sesuatu yang seperti mana yang Ustaz cakap tadi, sesuatu yang manis tiada pahit, yang dapat Allah Ta'ala sendiri bagi kat kita rasa kemanisan yang tak dapat nak diceritakan, terlalu indah, terlalu nikmat bagi orang yang betul-betul merasai. Siapa yang merasa, dia akan rasa. Jadi yang memberi rasa tu dialah. Kita peganglah kepada yang pemberi rasa tadi tu, insya-Allah. Jadi sedikit perkongsian lah yang pendek ni. Pernah juga dinyatakan sebelum ni, kita telah menyatakan, telah membuat penafian tentang kedirian diri kita, dan hanya mengisbatkan hala tuju ialah hala tuju mengisbatkan kepada keesaannya juga. Jadi seperti mana yang Ustaz beritahu tadi, dia
nampak semuanya. Maknanya bukan kita saja yang kita merasai. Dia merasai semua yang keliling semua kita nampak. Nampak kerusi, nampak kipas, nampak motor, nampak semuanya bersangkutan dengan apa yang diceritakan baru-baru ni, tashbih kepada tanzih semua. Jadi bersangkutan semua tu. Jadi apa yang olahan dia sangkut tu, olahan dia, ya Allah, nampak macam satu keagungan yang besar, keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Baru contohnya kita menceritakan tentang wal awwalu tanpa permulaan, ada sangkut cerita ni, ada tujuh yang sama, iaitu wal awwalu tanpa permulaan ni, wal akhiru tanpa pengakhiran. Maka ya Allah, maka kita nampak di situ, kita dah sebut tu, kalau kita betul-betul kenal diri, kenal Allah, kita nampak keagungan yang terlalu agung. Tu dia merasai Allah Ta'ala bagi rasai macam tu. Kita pun rasa macam lemah gemalai, tak bermaya, tapi kenikmatan yang amat sangat. Itu yang kita dapat tu. Jadi itu yang perlu kita merasai. Jadi siapa yang benar-benar telah merasai pengalaman rohani ni, ya Allah, itulah yang dikatakan Ustaz tadi, yang manis tiada pahit. Sama-sama kita rasai, insya-Allah. Mudah-mudahan segala ulahan demi ulahan memberi kita sentiasa difahamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk apa? Mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala, menyatakan penafian tentang diri kita, insya-Allah. Sekian saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi daripada saudara kita tadi, pada kerohanian dalaman dirinya keluar syir rahsia kalimat-kalimat kudus, kalimat suci, kalimat Rabbi. Mudah-mudahan kita dapat keluar, dapat memahami maksud tujuan itu tadi, tak lain itulah tadi, keimanan yang selepas keimanan yang kita diberi oleh Allah, yang kita dapat, lalu Allah memberikan kita wazidnahum huda. Iman yang ditambahkan lagi, bukan iman yang kejap ada kejap tidak. Keimanan yang kita yakin pada Allah, di samping sentiasa ditambah wazidnahum huda, ditambahkan lagi dengan petunjuk. Keimanan tu yang maksudnya tadi, yang betul-betul orang kenal diri, kenal Allah. Keimanan tu yang dia nak sentiasa ditambahi lagi, keimanan, kemanisan, kelazatan dengan Allah tadi. Ditambahkan lagi skill-skill, cara-cara yang Allah Ta'ala tunjukkan lagi menerusi huda tadi. Wazidnahum huda, dia tambah menerusi petunjuk-petunjuk yang dia, cara-cara menerusi dalam Quran, dalam diri dia, ufuk-ufuk di luar, macam-macam Allah boleh bagi petunjuk tadi. Wazidnahum huda, pertambahan dia tadi. Tapi syaratnya kita betul-betul beriman pada Allah, baru Allah akan bagi. Itu kena kenal diri, kenal Allah betul-betul. Sebab dalam diri kita ni dah memang sebenarnya kenal, tapi kita tutupi dah lama sangat. Dalam diri kita semua dah ada Allah Ta'ala, dah ada di dalam diri kamu tu, dah ada sir-sir masing-masing Allah letakkan. Daripada aku, rahsia aku dah ada situ, tapi kau tutupi, kau biarkan, kau berbalah-balah ikut awal nafsu kau. Bila kau nak betul-betul perang, Rasulullah kata perang ni sebab perjuangan pertama adalah diri, perjuangan diri. Rasulullah kata juang dalam diri kau. Kalau diri kau tak beres lagi, kau macam mana nak selesaikan yang lain-lain? Di dalam diri dulu, insya-Allah. Bila dalam diri kita dah, insya-Allah kita dah perang jihad hawa nafsu, insya-Allah di luar nanti kita boleh mudah seperti penduduk kafir tadi. Dia dah terbiasa beriman, berjuang. Jadi depan raja yang zalim pun dia berani cakap, kau ni jangan buat macam ni, tak boleh. Dia jangan sembah selain Allah, tak boleh. Dia berani cakap. 7 orang pemuda tu. Sebab apa? Keimanan dia, lalu dia dapat hidayah daripada Allah selalu. Maka itu dia, ciri-ciri dia mahu bercakap kebenaran. Itu ciri-ciri. Itu kita bersyukur kepada Allah, kita tak takut siapa-siapa. Sebab kita dah dibagi Allah keimanan dan ditambah dengan petunjuk, kita akan bercakap apa yang Allah Ta'ala suruh cakap. Kita tak nak bengkok-bengkok, tak nak. Kita hanya pada Allah SWT. Jadi nak dapatkan darjat ni, itu saya cakap tadi, salah satunya kita kena tutuplah pintu hawa nafsu kita.
Dah terlampau lama sangat kita ikut dia. Banyak sangat dah. Tidur banyak. Jadi bukan sekadar kita tak tahulah aku. Bukan, Allah dah bagi huda petunjuk dah. Sekarang kau tidur 7 jam. Kurangkan dah 6 jam. Tutup pintu tidur. Lepas tu kau sekarang ni suka orang puji kau, kemuliaan kau suka sangat. Sekarang kau kena kurangkan, jangan banyak fikir kemuliaan. Buka pintu kehinahan, rasa hina diri di hadapan Allah, di hadapan makhluk. Dan tak mengharapkan orang memuliakan kau lagi. Itu cara-cara untuk lawan hawa nafsu. Kalau ini rintangan ni kita tak buang, sampai bila hawa nafsu kita akan tak mampu kita tewaskan. Lepas tu bersiap-siaplah. Harapan kita tak ada. Ini sekarang kau hidup, harapan kau nak buat ni. Bukan tak boleh, tapi harapan kau dah melampau sangat. Harapan yang sebetulnya adalah kematian. Harapan kita adalah matikan diri. Bila matikan diri, baru kita dapat kebahagiaan. Sebab dengan matikan diri, kan semalam kata, bila mati malam tu, matikan diri, baru datang turunnya nikmat yang paling besar, iaitu Allahnya. Pencipta nikmat tu. Pencipta nikmat tu akan turun. Baru kita tahu inilah yang kita nak. Syarat dia kena mati. Tapi kita sekarang, harapan kita selain daripada Allah, maknanya kita mencari kerugian. Benda yang sia-sia, yang akan mataul, yang kesenangan yang rosak, yang akan kesudahannya akan rosak. Bukan kesenangan yang akan bawa abadi. Hanya dengan Allah abadi. Jadi kita tak mengorak langkah ke situ. Bagaimana kita nak lawan hawa nafsu? Kita tak menghalangi benda tu. Malahan kita bawa dalam kehidupan kita. Kita nak orang muliakan kita. Hina tak nak. Tukar, cuba tukar. Nanti nafsu kamu automatik akan mudah dikalahkan. Ini bukan saya bagi tahu. Ini Rasulullah bagi tahu pada Sayyidina Ali, bagi tahu sampai kepada Ibrahim bin Adham, wali Allah besar. Wali Allah tu dapat dia tinggalkan istana dia, Ibrahim bin Adham ni. Kerajaan dia besar. Kalah agung kita ni lah. Dia kalau keluar tu 40 kuda prajurit dia, 40 kuda kanan, 40 kiri, 40. Kalau dia keluar raja ni, Ibrahim bin Adham. Kalau kita pun agung kita berapa biji kereta ya, depan 2, 4. 4 belakang tu ya. Itu pun depan belakang dia, kiri kanan tak ada. Ini tak ada, kiri kanan semua follow dia. Prajurit dia 40 kalau dia keluar. Dia di tengah-tengah, punya kawal dia tu. Punya besar tak besar kerajaan Ibrahim bin Adham. Bila dia dapat ni skill rahsia ni, dia tinggalkan semua sampai sana je, dia pergi duduk dalam gua. Tinggal sama isteri anak-anak dia semua, dia kata. Aku dah tersilap, dia kata. Aku dah dapat huda petunjuk daripada Allah, beriman. Aku nak betul-betul. Masa aku dah terlampau singkat. Aku dah tak ada fikir harapan aku tentang dunia. Harapan aku adalah ditutup pintu harapan dia selain dia hinakan diri dia. Dulu dia nak orang puji, dia raja kan. Sekarang dia tutup pintu kemuliaan dia tadi, dia buka pintu kehinaan, dia hinakan diri dia. Duduk sini. Lepas tu dia tutup pintu tidur untuk berjaga sentiasa dengan Allah aja. Dia kurang-kurangkan sampai dia tidur dia 1 jam je. Yang lain tu dia dengan Allah, berjaga-jaga dengan Allah aja. Dia dapat itu. Begitu kita nak perjuangan yang begitu, bukan sekadar cakap, tapi kita kena olahkan hari-hari macam mana kehidupan kita. Adakah bertambah lagi kita rasa kita bertambah lagi kekuatan semangat kita nakkan kepada Allah tu bertambah tak? Dengan menyekat kemauan hawa nafsu diri kita buat. Kita tak mau orang muliakan kita. Orang muliakan kita rasa takut. Kita pergi mana-mana, kalau boleh kita tak nak orang muliakan kita. Kita bersiap untuk hina diri kita. Tu tadi. Dia bawa pakaian tu tadi dia bawa. Baru boleh sampai darjat orang solihin, darjat orang ahli ibadah yang betul-betul, kata Rasulullah. Fat'uli fi, Allah sini kata inilah terbuktikan dalam kehidupan sendiri. Allah sendiri menyaksikan, maknanya malaikat-malaikat, para rasul semua menyaksikan. Bukan sekadar cakap, buat. Hadapi itu tadi. Cakap senang kan, buat. Kalau betul-betul kita nakkan kepada Allah, ini dia cara dia. Kalau kita tak, rintangan ni kita tak
tak buang, kita tak akan dapat. Cakap kosong je lah. InsyaAllah mudah-mudahan sama-sama kita diberi oleh Allah wazidnahum hudah. Setelah Allah dah bagi keimanan, keyakinan, kefahaman tentang Allah, hingga kita yakin, hakul yakin pada Allah, lalu Allah nambahi lagi wazidnahum, tambahan hudah setiap, insya-Allah, seperti penduduk kafi tu. Insya-Allah. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan, kesilapan, ada kedirian dalam menyampaikan. Wa'afu minkum wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.